الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة وقرابة وتابع التابعين والصديقين والشهداء وأولياء وأوفياء وأتقياء وصالح المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الإمام سيد أحمد مرزوق المالكي رضي الله تعالى عنه والشاون الله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور المذهب لنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ندامة وسنك آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من علماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في دارين آمين آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sambung pembahasan kita dalam kitab Manzumah Aqidatul Awam Imam Said Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Semua ada bawa kitab yang satu lagi tu tak? Qatrul Ghaisiyah tu. Ada yang bawa ataupun tak ada bawa dah? Bawa Aqidatul Awam. Tak apalah. Sebab kitab Qatrul Ghaisiyah tu lama juga kita tak baca. Kan? Saya minggu pertama lepas saya menunaikan umrah, tuan. Tak apalah, kita baca Aqidatul Awam dari Imam Said Ahmad Marzuq Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahaskan berkaitan dengan perbahasan al-ilahiyat. Kan? Soal 8. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi syekhina wa ilmi sair salihin fi darain. Amin. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa qa'imun wa ni wa wahidun wa hay qadir muridun alimun bi kulli syai. Sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarukun di kulli mumkinin ka fi'lihi. Baik. Perbahasan berkaitan dengan 20 sifat yang kita bahas, yaitu berkaitan dengan sifat al-ilahiyat. Sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita membahaskan tentang sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang 20 sifat tersebut terbahagi kepada 4 sifat besar dia. 4 cabang ataupun rangka besar dia. Kan? Iaitu 4 bahagian tersebut adalah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Kan? Sifat nafsiyah adalah sifat yang dinisbahkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sifat yang dinisbahkan kepada zat. Kan? Adapun sifat salbiyah, kan, iaitu sifat yang menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat adamiyah, sifat yang meniadakan, sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Kan? Sifat wujudiyah, sifat yang berbangsa ada. Kan? Pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sifatun ma'nawiyatun. Sifat ma'nawiyah,
Iaitu sifatun haliyatun, sifat yang menunjukkan keadaan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan, yang kita akan bahaskan satu persatulah. Baik. Kan? Kita berhenti pada ni pada perbahasan mana sebelum ni? Kidam dah selesai lun. Kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Kan? Wahdaniyah. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tak apa, jangan risau tuan-tuan. Saya tanya, saya jawab. Tuan-tuan jawab tak apa. Kan? Saya tanya, saya jawab. Kan? Saya akan ulang balik. Kan? Mana dapat cikgu macam ni, cikgu tanya, cikgu jawab. Kan? Lebay tanya, lebay jawab. Boleh passing kat Tuan Haji kita tu. Baik, bismillah. Jadi kita membahaskan berkaitan dengan sifat haliyah. Kan? Sifat al-ilahiyat. Kan? Al-ilahiyat. Kan? Ingat bila sebut mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah terbahagi kepada 3 pembahagian. Satu al-ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Satu ketuhanan. Kita bicara bab ketuhanan. Yang kedua perbahasan berkaitan dengan nubuwat, kenabian. Yang ketiga sam'iyat, perkara-perkara ghaib. 3 benda ni je. Tak adalah panjang lebar dah. Tak adalah morning-morning mana dah. Kan? Kok kono syarah kok kono perbahasan dia, insya-Allah mudah. Yang kita pening-pening mula gitu. Hari ini kita bahas berkaitan dengan al-ilahiyat. Ilahiyat makna sifat ketuhanan. Al-ilahiyat, kan? Yang kita faham bahawa sifat Allah ini terbahagi kepada 4 rangka besar. Kan? 4 rangka besar. Ataupun 4 bahagian. Yang pertama bahagian dia adalah sifat nafsiyah. Kan? Nafsiyatun. Yang dah bahas dah. Kan? Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zat. Apa maksud zat? Maqama binafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Kan? Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Itu perbahasan zat. Kita kena cerita tentang wujud zat dahulu. Wujud diri Allah Ta'ala dulu. Macam biasa, jangan terjemahkan diri Allah macam saya bahaskan ini, kita sebut diri macam diri kita. Tidak. Wujud zat dulu, wujud diri Tuhan dulu. Kan? Tapi tak boleh samakan diri Tuhan sama diri kita dah. Haram hukum Kan? Wujud zat terlebih dulu. Maqama binafsih, sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. Kan? Maka pada sifat nafsiyah ni ada satu sifat. Namanya sifat wujud. Kan? Wujudun. Wajibul wujud fi zati, wajib wujud pada Allah Subhanahu wa taala pada zat, sebelum kita nak cerita pada hal-hal sifat-sifat yang lain. Cerita wujud zat dulu. Kan? Dan wujud zat barulah menunjukkan kepada wujud sifat-sifat yang lain. Qidam baqa mukhalafatu lil hawadis, ataupun sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ar-Rahman ni nak nisbahan pada siapa? Sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman salah satu sifat Tuhan yang Maha Pemurah. Sifat Ar-Rahman yang Maha Pemurah ni nak nisbahkan kepada, nak disandarkan kepada siapa? Nak diikik pada siapa? Allah, alif lam lam ha. Allah nama bagi zat. Alif lam lam ha ni nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Zat yang bersifat Ar-Rahman, siapa dia? Allah. Zat yang bersifat Ar-Rahim, siapa dia? Allah. Zat yang bersifat Al-Malik, siapa dia? Allah. Maka Allah nama bagi zat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus, Sami, Basir, semua yang kita mengaji, semua 99 nama itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sifat bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Faham kan? Maka wujud
Sifat wujud, sifat yang wajib dibahaskan pada wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita bahas dulu sifat-sifat yang lain. Tak perlu kita bahaskan sifat lain kalau tak bahaskan sifat wujud pada zat dulu. Macam mana kita nak bahaskan pada Ar-Rahman? Macam mana kita nak bahaskan kidam, baqa', mukhalafatul hawadith, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, kaunuhu yang kita mengaji nanti. Kan? Kita nak nisbahan pada siapa? Nisbahan pada nafsiyah ini. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Baik lebay itu. Sebut nama lebay itu. Kan? Siapa lebay itu? Lebay itu zat lah. Baik itu sifat Kan? Baik orang tu. Siapa orang tu? Kan? Jadi kita dah bahas dah awal-awal. Sampai Allah pun kita bahas kalimah dia. Alif lam lam ha. Tuan kan? Dah ingat dah tidak? Okay. Kan? Baik, wujud. Kan? Sifat yang ada pada nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Salbiyah. Sifat yang menunjukkan bahawa Allah tidak mempunyai segala sifat kekurangan. Salbiyah disebut juga sebagai sifat adamiyah. Adamiyah. Ngaji Arab lah tuan-tuan. Kan? Meniadakan. Yang meniadakan. Sifat yang meniadakan. Sifat yang menolak. Sifat yang menafi. Kalau faham salbiyah tu makna menolak lah tu. Menafi lah tu. Meniadakan lah. Maksud dia. Kan? Segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat salbiyah ada 5 sifat. Kan? Ada 5 sifat salbiyah. Sini ada 1. Kan? Ada kidam yang kita dah bahaskan. Kidamun. Kidam, baqa' pun kita dah bahaskan. Lepas tu mukhalafatuhu lil hawadis pun kita dah bahaskan. Kan? Lepas tu qiyamuhu binafsih. Kan? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Lepas tu wahdaniyah. Kan? Wahdaniyah. Kan? Tuhan yang bersifat Maha Esa. Wahdaniyah. Kan? 5 sifat dalam sifat salbiyah yang tuan-tuan boleh rujuk dalam jadual itu. Kan? Nota pandai tuan-tuan lah sendiri. Tuan-tuan nak faham kan saya dah. Kan? Tuan-tuan lukislah macam mana orang man bentuk ke apa ke. Nak memulihkan tuan-tuan mau faham lah. Kan? Aku tak faham, buat-buat lah faham tuan-tuan. So faham lah. Kan payah mana ngaji ni dah. Kan? Jadi salbiyah ada 5 sifat dalam tu. Makna kata dengan 5 sifat ni sahaja kita boleh faham bahawa Allah tak ada sifat kekurangan. Allah itu sifat dia suci, tanzihun, kan? Sifat yang menyucikan min kulli su'id, daripada setiap benda yang buruk. Tak ada benda-benda kekurangan. Min ghairi naqais. Tiada benda-benda kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni sempurna belaka. Kalau ada orang nisbahkan Tuhan ni buruk ataupun menyifatkan sesuatu yang maknanya buruk, haram. Sebab apa? Menolak makna salbiyah. Menolak makna salbiyah. Dia tak bermaksud kepada makna buruk, tapi makna tersebut diguna pakai dengan makna buruk. Tuan-tuan, dengan makna buruk. Maka haram. Sebab apa? Bila sebut buruk tu menafikan makna tanzih, menyucikan. Kan? Menyucikan. Tak kiralah menyifatkan Allah dengan sifat-sifat manusia. Kan? Menyifatkan Allah dengan sifat-sifat manusia. Haram. Dan menyifatkan manusia dengan sifat-sifat Allah secara mutlak. Kan? Secara mutlak juga haram. Tuan-tuan, kita nak letakkan sifat manusia Rahman. Kan? Sifat manusia ni pemurah ataupun nama dia Rahman. Kita kena letak juga nama dia Abdul Rahman. Hamba bagi Tuhan yang bersifat pemurah. Nak letak nama dia Rahim. Tak boleh saja Rahim saja. Tak boleh kita nak letakkan sifat dia tu penyayang, dialah penyayang, tak boleh. Kena letak nama dia Abdul Rahim.
hamba bagi Tuhan yang bersifat penyayang. Nak katakan penyayang Allah dengan penyayang makhluk tak sama. Tak sama. Tuan, kan? Allah meletakkan sifat dia lebih aula lagi, lebih besar lagi, kan? Daripada sifat-sifat makhluk. Kerana itu kita nak samakan, nak ambil sifat Tuhan letak pada manusia, haram hakikatnya. Sifat takabbur, al-mutakabbir, kan? Sifat takabbur haram. Sebab apa haram? Itu sifat yang hak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sifat takabbur yang boleh membesarkan zat, yang boleh membesarkan diri ni hanya Allah ya. Kan? Hanya Allah. Tiba kita nak pakai sifat tu. Haram, dosa besar. Kan? Hanui segala amalan kita. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Licin-tala dia kata orang tahu licin-tala. Kan? Tak ada makna. Nothing. Kosong tuan-tuan. Poilah Mekah berkali pun, poilah haji berkali pun. Ada takabbur habis. Tuan-tuan. Ada riak habislah kau. Habis tuan-tuan. Sebab apa? Yang boleh besar diri ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang sifat dia al-mutakabbir. Al-mutakabbir. Ingat tu tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat dia yang 5 ini, iaitu sifat salbiyah, sifat yang menafi, menolak, meniada, mengosongkan segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka kita faham Allah Taala itu sifat kamal. Kamal maknanya sempurna. Sempurna. Ya, kita faham manusia ni tak ada yang sempurna. Buat-buat sempurna takkan jadi sempurna dah. Kan? Seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang paling sempurna di sisi manusia, itu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Manusia ataupun makhluk yang paling sempurna di sisi semua makhluk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham kita? Sempurna bagi semua makhluk. Kan? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau nak dihimpunkan semua makhluk yang paling baik, huwa itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi makhluk. Adapun Allah tak samalah sempurna Muhammad SAW dengan sempurna Tuhan. Tak sama. Kan? Itu kita bahaskan, kita akan mengaji, kita akan bahaskan lebih perinci lagi pada bab aradi akan datanglah. Itu tu bab-bab yang akan datanglah. Baik. Ya, itu maksud itu maksud salbiyah. Itu maksud adamiyah. Dan yang ketiga, perbahasan dia adalah melibatkan kepada sifat ma'ani. Kan? Sifat ma'ani. Kan? Yang ketiga. Yang dalamnya ada 7 sifat. Yang keempat ada sifat maknawiyah. Kan? Sifat maknawiyah. Maknawiyatun. Yang ni sifat yang keempat pun ada 7 sifat. Sifat kudrah, iradah, ilmun, hayun, sama', basar, kalam dalam ni. Lepas itu kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, semua ni semua kat dalam ni nanti. Kan? Kita tak selesai lagi yang salbiyah ni. Kan? Tak selesai lagi yang salbiyah ni. Tak apa, sikit lagi. Jadi dalam sifat salbiyah ada 5 sifat dalam tu tuan-tuan. Nak melengkapkan kepada 20 sifat, maka sifat yang pertama disebut sebagai sifat kidam. Kidam terjemah bahasa Melayu apa benda Sedia ada. Sedia ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedia ada terjemah maksud apa? Maksud benda yang nak diiktikad dalam hati ni apa benda Bila sebut kidam, ada ulama sebagian nyebut qadim. Adalah perbahasan kidam dan qadim tu dah. Kan? Tak naklah saya bahaskan dari segi istilah makna kidam ataupun qadim tu. Mungkin nanti tak tanya soalan tu dah. Kan? Kidam sedia ada dari segi terjemah. Sedia ada. Adapun dari segi syarak adalah Allah Subhanahu wa taala ini tidak adalah bidayatalahu. Tidak ada permulaan bagi dia. Kidam ataupun qadim makna tiada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Kan? Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Tiada satu titik pun
yang menjadikan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak dan Tuhan tak diperanakkan. Baik. Faham dalil tu ya? Tak payah duk mabagaban cik dalil lain ni tuan-tuan. Tu mabagaban tak? Kan? Tak payah berapa cik dalil lain. Kan? Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak dan tidak diperanakkan. Itu qadim lah tu. Qadim. Kidam lah tu. Kan? Sedia ada. Kan? Kita faham sedia ada tu tak ada mula, tak ada siapa cipta. Ada saja. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, asma dia, sedia ada. Bukan bermaksud macam kita ni ada kita baru datang sifat, ada kita baru datang perbuatan. Baru ada kita barulah pandai merangkak, barulah pandai apa ni? Berjalan, barulah pandai apa semua tu. Menetih apa semua tu. Baru datang sifat Allah Taala tidak. Ada zat, ada tu sifat. Ada zat, ada tu af'al. Perbuatan dia. Ada zat, ada tu asma. Nama-nama dia. Ingat tu. Qadim ataupun kidam. Penting sifat kidam dan qadim ni. Sangat-sangat penting. Yang ketiga ataupun yang kedua dalam sifat salbiyah itu adalah sifat apa dah? Baqa. Baqa. Tuhan yang bersifat maha kekal. Apa maksud Tuhan yang bersifat maha kekal? Kekal Tuhan tersebut, apa maksudnya? La nihayatalah. Tuhan yang tiada pengakhiran baginya. Adamul intifa, adamul inqidha. Tidak akan ada penamat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran kita selalu sebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Tuhan yang maha awal, dialah Tuhan yang maha akhir. Awal Tuhan tiada permulaan. Awal kita ada permulaan ni. Akhir Tuhan tiada penamat. Akhir kita ada penamat ni. Kan? Entah bila penamat, entah kejap lagi ke, besok ke, lusa, kita tak tahu. Tiada. Kan? Tu pasal nama makhluk baharu. Tuan-tuan tahu baharu. Kan? Selalu dalam kitab Jawi menyebut baharu. Baharu itu maksud yang menerima binasa. Itu kita. Makhluk. Kan? Makhluk. Karena itu lepas kidam mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat Allah Ta'ala itu bertentangan dengan sifat baharu. Itu kalau terjemah Jawi lama lah. Kan? Sifat Allah Ta'ala itu bertentangan dengan sifat baharu. Baharu apa? Baharu ni makhluk. Makhluk ni macam mana? Makhluk ni yang menerima binasa. Pasti menerima binasa. Tak ada kejap manjang dia sihat dia. Tak ada manjang dia sihat dia. Tuan-tuan. Ada masa pasti dia sakit. Pasti menerima binasa. Tuan-tuan. Fir'aun ni manusia yang paling sihat dalam dunia ni Fir'aun. Tuan-tuan. Antu raya perangai ni tuan dia paling sihat ni. Fir'aun namanya Fir'aun. Fir'aun ni pula ada Fir'aun yang baik, ada Fir'aun yang apa tadi? Yang tu raya perangai tu. Tuan-tuan tahu? Sebentar. Ramses. Kan? Ramses. Yang tahu nama-nama Fir'aun lah. Kan? Beratus tahun hidup. Tuan-tuan. Sehat tak sehat tuan-tuan? Lebih daripada 100 orang tukang picit kaki. Tuan-tuan. Tukang picit kaki. Umat ai. Kita seorang tak ada. Nak minta orang rumah ke, suami ke, hentilah minta doa tu dah. Nak picit kaki kita tak hentilah. Pergilah kat Combong ke, pergilah kat Giant Senawang tu pergi cari tukang picit. Nak bayarlah RM15. 25 minit, 30 minit tu pun puas menjorit Fir'aun kat 100 orang tukang picit Itu pasal dia sihat. Tak mustahil dia sakit. Kan? Tak mustahil dia manjang sihat dia. Sebab apa? Sebab orang picit kaki 100 orang. Saya pergi dekat Jordan tuan-tuan, pernah mau tompek itu dekat Cleopatra punya tompek tu kat tepi laut tu tuan-tuan. Dia ada tandeh Fir'aun. Fir'aun punya tandeh ada sistem dia tuan-tuan. Kan? Ada sistem dia. Makna bila air tu pasang tuan-tuan,
Air itu bila ombak tu sekali dia datang, macam dia flush. Najis-najis tu keluar balik, tuan-tuan. Ada sistem dia. Kan? Kemudian ada pula di ruang sebelah tandas tu pula macam ruang sauna dia. Memang air laut tu bila cuaca panas, air laut tu mengeluarkan habuk panas gua tu. Ada sauna dia, tuan-tuan. Dan nombor tak panjang. Kita lekor masuk surau, soju, keluar dengan ke rumah. Lepas tu keluar, masuk balik. Sauna pun nama Itu ni. Memang tak ada dah 60 70 ya. Betul lah kata khabar Nabi tu, khabar Rasulullah tu. Umur umat aku baina 70 wa 60. Antara 60 70. Kok lebih bonus lah. Tuan-tuan. Kan? Nak khabar macam Firaun beratus tahun tu tak ramai lah kita. Memang tak ada lah. Kok paling tinggi pun 100 lebih je lah. Nak cocah sampai 300 400 tahun tu wallahu a'lam lah. Kan? Tapi Firaun Allah Taala berikan dia kesihatan lah. Kesihatan. Tapi binasa tak? Binasa. Tuan-tuan, binasa. Bukan tak binasa dah. Sebab apa? Sebab dia makhluk. Dia baharu. Lil mukhalafatu lil hawadis. Dia ni hawadis. Dia ni sifat dia hurus. Sifat dia baharu. Sumpah macam gitu. Pasti. Walau macam mana sehat adalah dia, pasti. Kan? Itu belum. Yang umur macam kita ni, kalau domam, lepas tu sihat balik, domam balik, sihat balik, domam balik. Tuan-tuan, antaralah umur kita berapa tahun hidup kita hidup. Kan? Lepas tu pula Allah Ta'ala bagi kita domam. Berapa hari bona domam dengan berapa lama Tuhan bagi kita sihat. Tuan. Lepas tu kita marah kat Tuhan. Mengadu letih. Domam tak boleh nak pergi surau. Domam langsung tak kuat nak buat ibadat. Domam langsung tinggalkan Tuhan. Kat hospital atau peramai orang tak semayang. Tak reti nak semayang. Kat rumah semayang. Pergi hospital tak semayang dah. Tuan-tuan. Tak reti. Tuan-tuan. Lupa Tuhan tu. Kan? Lepas tu mulalah keban tu raya banyak kat hospital. Siapa tu raya sebenarnya? Tuan-tuan. Kan? Jadi sifat hudus, hawadis, sifat yang pasti menerima binasa, iaitu sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mukhalafah, bertentangan, berlawanan daripada sifat hudus ni tadi. Hawadis ni tadi. Makhluk. Kita dah syarahkan dah makna makhluk. Maksud bagi makhluk ma siwallah, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia syarahan dah. Ma siwallah, sesuatu selain Allah adalah makhluk. Yang bukan makhluk satu je, Allah. Pada makhluk ada 5 sifat. Yang pertama sifat makhluk dijadikan. Kan? Makhluk yang pertama sifat dia dijadikan. Kan? Sifat yang pertama dijadikan. Sifat yang kedua bagi makhluk tersusun. Tersusun sifatnya. Allah tidak mempunyai sifat yang tersusun. Habis itu Ustaz, apa mula pula lepas wujud kidam, lepas kidam baqa, lepas baqa mukhalafatuhu qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama' basar. Apa pula ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Hakikat Tuhan tidak mempunyai sifat yang tersusun. Yang menyusunnya ulama nak bagi kita faham satu. Supalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tak boleh khabar mula-mula wujud sifat Rahman, lepas tu baru wujud sifat Rahim. Tak boleh. Sebab apa? Sifat tersusun ni sifat makhluk. Kan khabar tadi mukhalafatu lil hawadis, bertentangan, berlawanan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tak sama. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang Allah Ta'ala ni tidak menyerupai oleh sesuatu. Kan? Tak menyerupai oleh sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tak menyerupai. Tuan. Kan? Jadi sifat makhluk sifatnya tersusun. Tersusun sifat kita. Kan? Sehat. Bila sehat ada tenggelam sakit. Bila sakit ada tenggelam sehat. Tersusun.
Elok lepas bangun tidur tuan-tuan, kita pun mandi. Elok tersusun sifat kita. Kemudian memang sesuailah tersusun ataupun terbit ataupun tertib tersebut menjadi rukun bagi kita, bagi setiap ibadat wajib yang kita lakukan. Pasti ada tertib. Tertib maksudnya apa? Tersusun. Ingat, wudu ada tertib tak? Ada tak tertib? Rukun wudu? Ada. Tuan-tuan, rukun wudu ada berapa? Tuan-tuan, ada 6 rukun gitu. Kan? Daripada niat, basuh muka, tangan, sapu rambut, sapu kepala, kaki, kemudian apa? Tertib. Tuan-tuan. Nah, tertib. Solat 13 rukun. Ada tertib tak? Ada tertib. Tuan-tuan. Pergi haji, ada tertib tak? Pergi umrah, ada tertib tak? Ada tertib. Tertib tu memang sifat bagi makhluk. Karena itu ulama meletakkan tertib adalah rukun. Tuan-tuan, rukun penting. Tuan-tuan, penting tersusun. Sebab memang kita ni dijadi dalam keadaan tersusun. Tersusun. Tuan-tuan, tak ada bersepah-sepah kita ni dijadikan dah. Tak ada sampah ada tak masyarakat kita ni dijadikan tak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan korang ni baik-baiklah kau. Sebaik-baik ciptaan aku adalah manusia. Tuan-tuan, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Karena itu di kalangan manusia tersebut ada nabi. Tuan-tuan, kita dengan jin mulia kita li. Tapi kita takut sama jin bepo. Tuan-tuan, jin tak ada nabi. Yang ada nabi ni manusia ya. Tuan-tuan, pasal jin datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baru ni kan pergi Mekah. Ada masjid apa? Masjid jin kan. Tanya, jin mana masjid Ustaz? Ada jin ke sembahyang dalam tu? Bila tengok. Ada tak ada dalam tu? Kan? Tak ada saya berhenti kat masjid jin tu dah. Daripada berhenti masjid jin, elok pergi kat ziarah apa tu? Maklah dah. Dokek dah. Tuan-tuan, kan? Lekor ramai-ramai turun dekat maklah tu. Bukan maklah tu dia pergi ziarah, bukan Sayyidina Khadijah ziarah dah. Masjid jin masuk tuan-tuan. Kan? Masuk jin, dongai masjid jin. Boleh tak kita ambil jin kat sini? Mulalah soalan pelik-pelik tanya. Ayo betul lebay-lebay inilah. Panik bercakap. Kan? Benarlah. Kan? Kau nak ambil jin kau, nak lepehan jin kau, nak bawa berkawan kau mau jin pandai kau lah. Jawablah dengan Tuhan sok bayar mana dah. Saya malas nak mikir semua tu dah. Kan? Jadi kita lebih mulia daripada semua ciptaan-ciptaan yang lain. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan kita ni tersusun. Elok tuan-tuan. Kepala kita elok ke atas tuan-tuan. Kan? Adalah tongkuk elok. Eloklah ciptaan tersusun. Baik. Yang ketiga, berubah-ubah. Berubah-ubah sifat bagi makhluk. Yang ketiga, berubah-ubah. Tak ada kekal dah. Kan? Tak ada yang kekal kita ni. Pasti berubah. Kau buat keputusan tuan-tuan. Kan? Nak pangkah mana ni mari ni? Nia ke? Kan? Puas lah tu. Dah buat keputusan dah nak pangkah ni. Lebay ni. Tak apalah kita. Berubah-ubah keputusan. Biasalah. Sifat makhluk. Tak ada yang kekal. Faham tak? Kan? Tak ada yang kekal. Yang kekal ni satu ya, Allah. Ingat tu. Kan? Yang keempat, apa dia? Berjisim dan berjirim. Berjisim dan berjirim. Jisim, sesuatu yang mengambil tempat. Jirim, sesuatu yang mengambil ruang. Sesuatu yang mengambil tempat, sesuatu yang mengambil ruang, makhluklah. Makhluklah. Sama ada nampak ataupun tak nampak. Jelas ataupun tak jelas. Nyata ataupun tak nyata. Berbunyi ataupun tidak berbunyi. Selagi mana dia mengambil tempat dan juga ruang, maka dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk. Orang meletakkan bahawa
nur. Allah ini adalah nur. Allah itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Kan? Jadi orang fikir cahaya tu itulah Allah. Tak boleh. Cahaya mengambil tempat tak? Cahaya mengambil ruang ke tidak? Mengambil tempat dan ruang. Cahaya itu adalah makhluk. Tak boleh kita khabar cahaya itu adalah Allah. Allah yang menjadikan cahaya langit dan juga bumi. Menjadikan. Bukan Allah itu cahaya. Kan? Kalau kita khabar Allah itu cahaya, Allah makhluk lah macam tu. Sebab apa? Cahaya adalah sesuatu yang mengambil tempat dan mengambil ruang. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zat bertentangan dengan sifat makhluk. Cahaya itu adalah makhluk. Cahaya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Cahaya. Ingat Allahu nurus samawati wal ard. Nur ala nur. Kan? Cahaya atas cahaya. Cahaya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu ada sebagian ulama menafsirkan apa nama dia? Allahu nurus samawati wal ard. Allah menjadikan cahaya ataupun Allah huwal mudabbir as-samawati wal ard. Allah adalah pentadbir bagi langit dan juga bumi. Allah lah yang mentadbir, menguruskan urusan langit dan urusan bumi. Kan? Allahu nurus samawati wal ard. Kan? Sebab ada yang menafsirkan Allah itu cahaya. Tak boleh. Kan? Ataupun ada satu fahaman yang menyatakan bahawa Muhammad SAW itu, nur Muhammad adalah nur Allah. Muhammad itu, cahaya Muhammad itulah Allah. Tak boleh. Dia kata gitu. Cahaya itu pun makhluk. Mana mungkin kita nak samakan Allah dengan cahaya? Tak boleh, tuan-tuan kan? Baik. Maka sifat yang keempat berjisim, sesuatu yang mengambil tempat, sesuatu yang mengambil ruang. Nampak tak nampak, bersuara tak bersuara, berbunyi tak berbunyi, jelas tak jelas, nyata tak nyata, selagi mana mengambil tempat dan juga ruang, maka itu adalah makhluk. Tuan-tuan, faham? Yang tak mengambil tempat, yang tidak mengambil ruang, ini satu je, Allah. Yang kelima, aradun. Aradun. Yang kelima adalah aradun. Kan? Ini yang kelima, tuan-tuan. Kan? Aradun. Aradun. Aradun dengan maksud sifat ataupun keadaan bagi jisim dan juga jirim tersebut. Kan? Besar, kecil, tebal, nipih, lebar, halus, kasar, panjang. Semua itulah. Kan? Aradun, perkara yang dibawa datang. Kan? Baik, itu 5 sifat makhluk yang tak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bertentanganlah Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kan? Kut ada orang yang nyamakan sifat Allah dengan makhluk, maka haram hukumnya. Dosa besar, wajib bertaubat, tuan-tuan. Kan? Baik. Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri. Kan? Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri? Kan? Ataupun Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilah. Allah la ilaha, tak ada Tuhan bagi dia. Dialah huwal hayyu, Tuhan yang maha hidup. Al-Qayyum, Tuhan yang bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Terjemah maknanya Tuhan yang berdiri dengan sendirinya. Apa maksud berdiri dengan sendirinya? Iaitu la yahtaju ila ghairih. La yahtaj, tidaklah Allah Ta'ala itu berhajat ila ghairihi, selain daripadanya. Selain daripadanya. Kan? Selain daripadanya. Ila ghairihi. Tidaklah Allah Ta'ala itu berhajat selain daripadanya. Allah tak berhajat pada siapa-siapa pun. Tak ada malaikat deliver tak perintah Tuhan, tetap sampai.
perintah Allah Ta'ala. Tak ada Nabi lah tetap sampai tak perintah Tuhan, tetap sampai perintah Tuhan dengan kehendaknya. Tak berhajat Allah Ta'ala pada siapa-siapa pun. Tak berhajat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi asbab Allah Ta'ala berkehendak kepada makhluk. Tak. Allah tak berkehendak pada kita sebenarnya. Kalaulah Allah Ta'ala berkehendak kepada kita, tuan-tuan, Allah tu lemah lah. Hakikat ni cerita hakikat. Cerita hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ilmu tauhid. Kan? Berkehendak dengan memperkenankan lain. Kan? Berkehendak kan? Untuk menerima. Ataupun berkehendak dengan memerintahkan. Bukan bermaksud dia meletakkan kuasa ataupun perkara yang ada pada zat itu kurang. Tak. Seorang raja lah bila menitahkan betul nak apa? Betul nak makan ni misalnya berkehendak. Tuan-tuan. Makan ataupun saya nakkan betul nakkan Perdana Menteri datang menghadap. Adakah bermaksud berkehendak raja kepada Perdana Menteri mengurangkan kuasa raja? Tak. Apakah maksud berkehendak seorang raja kepada Perdana Menteri tadi menunjukkan dia lagi rendah daripada Perdana Menteri? Tidak. Dia tak raja. Kan? Yang kita sekarang bahaskan ni Malikul Mulk. Raja bagi segala raja. Tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada kita lah. Pasti Allah Ta'ala kan, berkehendak kepada kita untuk melakukan ibadat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nak meninggikan darjat dia. Darjat dia mana tinggi dah. Manfaat tu dapat kat siapa? Kat kita. Jadi manfaat dapat kat kita tu sifat apa? Sifat rahmat Tuhan. Ya? Sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan berkehendak kepada makhluk, maka Tuhan tu lemah. Faham kot tu ya? Faham tak? Macam anak minta duit ke ayah. Berkehendak dekat duit ke ayah tu. Perdana Menteri datang tadi, kan? Datang menghadap raja, Perdana Menteri tu datang, tanya dia, apa benda yang tuan nak minta? Apa benda yang tuanku nak? Macam itulah. Siapa yang rendah? Siapa yang tinggi? Raja tinggi daripada Perdana Menteri tersebut. Kan? Raja tinggi daripada Perdana Menteri tersebut. Apa benda tuanku? Apa benda macam itulah. Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dengan kehendak Tuhan. Faham kita? Kalau bukan dengan kehendak Tuhan, tak datang kita sendiri dah. Saya datang daripada Somban ke, daripada Ramau ke apa ke, datang ke sini tuan-tuan. Dengan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tak berkehendak pada kita, tak datang kita sendiri dah. Tak datang kita dah. Mesti dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebut tadi la yahtaju ila ghairih. Maksud tak berkehendak tersebut artinya tidak mengurangkan kemuliaan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Tuhan Allah Ta'ala bawa kita datang ke sini, manfaat dapat kat siapa? Kita ke Allah? Kita. Allah berkehendak bawa kita datang ke sini tuan-tuan. Manfaat dapat kat siapa? Dapat dekat kita. Manfaat Allah Ta'ala berikan pahala ini hari selempah-lempah. Ini hari malaikat sebanyak-banyak tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak, saya pun tak nampak. Kalau kita sama-sama nampak, takkan keluar kita daripada surau ni berapa luk ketemu malaikat. Tuan-tuan. Tak nampak. Tuan-tuan. Tapi ada tak? Ada. Ada tak dia? Ada. Jadi malaikat ni mendoakan kita. Mendoakan kesejahteraan kita. Yang mengaji, duduk dalam halaqah ilmu. Duduk dalam raudhatun min riyadil jannah. Taman dalam taman-taman syurga. Tuan-tuan, nyebut nama dia. Kita nak bahas tentang sifat dia, nak kona dia. Tak tahulah pula kalau ada yang datang ke sini nak kona benda lain pula. Tak reti saya dah. Nak kona hantu raya ke, nama jin ke, nama tu ke, nak menuntut ke. Tak reti saya tu dah. Tak ada pula saya mengajar tuan-tuan ilmu pelik-pelik semua tu dah. Terapung pun semua tu tak ada dah. Nak datang sini nak mana Tuhan, mana Allah. Tuan-tuan, siapa yang berkehendak kepada kita? Allah Ta'ala berkehendak izinkan kita datang ke sini. Tapi kehendak Tuhan tu
Bukan mengurangkan darjat Tuhan, tak. Tapi untuk menambahkan darjat kita. Itu nama ihsan. Itu nama rahmat. Serupalah Allah Ta'ala. Hakikat tak berkehendak kepada doa makhluk. Allah Ta'ala tak berkehendak kepada malaikat. Allah Ta'ala tak berkehendak pada Nabi. Habis tu pula Allah Ta'ala jadikan malaikat dengan Nabi pula. Ada soalan orang poning tanya saya macam tu, tuan. Tapi berjaya saya jawab. Menyebabkan dia bertambah poning lagi. Tuan. Jangan tanya soalan poning-poning, tuan. Aduh, sahabat tanya Nabi. Allah kat mana teh? Allah tengah baik apa? Kan? Sekarang ni Allah kat mana? Wahai Muhammad, Allah kat mana? Allah tengah baik apa sekarang ni? Kan? Jadi Nabi SAW ni Allah dengan hak dia. Kan? Kau dengan Allah Ta'ala bertemu ya Rasulullah macam mana? Macam mana? Rasulullah hanya menyebut baini wa bainahu sir. Antara aku dan dengan antara Allah tu rahsia. Dah tu kepada Nabi. Kau cerita sekarang, kau poning. Cerita kau poning. Macam Nabi Isa lah. Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh seorang pemuda. Tanya kepada Nabi Isa, kau ni dapat wahyu Allah kan? Ya, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya, aku dapat. Apa rahsia kalam Tuhan tu? Dalam kalam Tuhan tu pasti ada rahsia dia. Kan? Cadalah orang sekarang ni, Ustaz, alif tu apa punca teh? Saya pun mana? Tuan-tuan, alif tu kenapa macam ni alif? Ya teh bawa ke bawah. Kenapa tak alif macam ni Ustaz? Teh. Ada kata ba tu kenapa lah macam ni bawa ke sini Ustaz? Ada lah titik. Kenapa ba tu tak macam ni Ustaz? Titik kat teh pula dia cara terbalik pula. Kenapa Ustaz? Kenapa teh? Tu saya khabar tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kisah seorang budak tu. Kisah seorang budak tu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi, boleh tak kau berdoa pada Allah supaya aku ni dianugerahkan tahu dan faham akan rahsia kalam dia, wahai Isa? Tak boleh dah, kau bukan Nabi. Kau bukan Nabi. Tak, tolonglah kau Nabi. Disebabkan kau Nabi lah aku minta kau doakan. Dogi tu bega, tahu bega? Kan? Dogi, tuan-tuan. Kan? Macam jemaah baru ni, saya ngobar jangan panjat Bukit Ruman tu, Jabal Uhud ni Yang sama ramainya pergi panjat nuah, ngobar. Situ dia kebah, turun-turun dalam bas, kita dapat panjat Bukit Uhud ini, la ilaha illallah. Saya menunjukkan sunnah, badan nun kepala orang sunnah. Siapa sama ramai panjat ke atas nun. Maqam Uhud sini Jabal Uhud belakangnya. Masing-masing ngadap tu. Tapi kepala masing-masing ngadap pandang nun. Oh, situ deh. Dah ramai-ramai manjat Bukit Ruman. Bukit Ruman tu bukit tempat para sahabat dogi cakap Nabi, bega lawan cakap Nabi. Nabi kau jangan turun daripada bukit tu. Kau memanah latih tu. Yang kau dah memanah kau pergi turun buat apa? Akhir sekali dikepung ke orang Arab Quraisy. Ramai bermati-matian, kalah kita disebab ada yang dogi, yang bega. Kau manjat atas tu kau bega. Nabi kau Jabalul Uhud min Jibalil Jannah. Jabal gunung Uhud daripada gunung-gunung syurga. Tuan-tuan, yang gunung tu yang besar tu kan? Kau bayang kecil tu, la ilaha illallah. Bila masuk dalam bas tu, yakin tu, mana dah dunia yang kecil tu. Gunung Uhud kan dah kau dogi jadi kan nak kau bega jadi oh yo kau Ustaz teh. Lain kau teh. Nuah yang besar tak ada gunung Uhud daripada gunung surga setinggi itu ya. Kecil warna. Rendah warna tuan-tuan. Kan? Ayo betul tuan latih menjemah bega-bega ni. Kan? Tapi tak apalah mau diikut dengan cakap tik okeylah. Kan? Jadi ke mana kita tadi? Apa cerita tadi? Apa dah? Nyak mana cerita Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa, Nabi Isa jumpa budak tu. Nabi Isa kata tak boleh. Kata kau bukan Nabi. Disebabkan kau Nabi lah dan minta kau doakan pada Allah Ta'ala. Dogi. Tak apa Nabi Isa benar. Ya Allah, kau anugerahkanlah kepada fulan bin fulan ni, budak ni tadi,
faham akan rahsia kalam engkau ya Allah. Kan? Saya kalau ada lah orang bertanya lagi soalan macam ni, memang saya doa macam Nabi Isa tu. Kan? Saya doa mana yang sama. Nabi Isa pun balik keluar daripada kampung tu. Lepas tu Nabi Isa datang lagi lepas tu. Cari budak tu. Tanya pada orang kampung, mana dia Fulan bin Fulan yang pernah jumpa aku budak muda-muda remaja tu marit. Oh, dia tak duduk kat sini. Dia dah duduk atas bukit mah. Nabi Isa pun pergi panjat bukit tu. Jumpa budak tu. Bagi salam tak berjawab. Bagi salam. Budak tu tengah tonung di atas langit, tuan-tuan. Dah monung. Duk atas langit, dah monung memandang ke langit. Kan? Jadi Nabi Isa hairan. Lalu Jibril AS pun turun. Beritahu ke Isa AS, wahai Isa, budak ni Allah Ta'ala telah pun memakbulkan doa engkau kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan kefahaman bagi rahsia kalam dia pada budak ini sehingga dia tenggelam dengan rahsia kalam Tuhan yang menyebabkan sifat kemanusiaan dia pun hilang. Makna tak konyang, tak lapar, tak haus macam kita dalam syurga lah. Tuan-tuan, sifat kemanusiaan kita yang berkehendak pada benda dunia ni dah tak ada dah. Kan? Tak ada nafsu nak berkahwin, dah tak ada dah. Tuan-tuan, sebab apa? Dah tahu rahsia kalam dia, dah asyik. Dah tenggelam. Tuan-tuan, dah tenggelam. Dan kerana beratnya kalam Allah Ta'ala tu, bebannya kalam Allah Ta'ala yang dia dah tahu tersebut, menjadi asbab dia tenggelam tadi, yang dia dah faham tadi, dia mengasingkan diri dia daripada orang. Akhir tak jadi orang. Tak jadi. Nak faham pun lah. Nak tahu pun lah. Tuan-tuan. Itu kata Rasulullah SAW. Aku ni, yang menyebabkan rambut aku beruban ni, kan? Dengan disebabkan oleh beberapa wahyu Allah. Surah Hud, surah Mursalat, surah An-Naba, Matasa'alun, kan? Surah At-Takwir, yang menyebabkan aku ni, rambut aku ni beruban. Borek kalam Tuhan tu. Rahsia Allah lah, kalam Tuhan lah. Tuan, kan? Itu yang tanya, tanya. Kan? Kau tanya siapa? Semua tak payah jawab dah. Melainkan kau sendiri tenggelam, terjun sendiri dalam lautan tersebut. Baru kau tahu. Tuan, baru kau tahu. Kan? Nabi tu Allah Ta'ala jaga dia. Kan? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Tu beza dah. Aku ni manusia, tapi aku ni terima wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak ikutkan terima wahyu Allah Ta'ala tu, dah bertapih dah. Tuan-tuan, dapat kat Nabi SAW tu bukan kalam zati, kalam lafzi. Kita mengaji bab kalam, tuan-tuan. Dalam tauhid, dalam sifat ma'ani tu ada perbahasan dari sifat kalam. Perbahasan berkalam zati dan juga kalam lafzi. Tuan-tuan, bertapih. Bukan tahu direct Al-Quran tu sampai Rasulullah dah. Tak. Masuk kat Lauh Mahfuz dulu. Siap dulu Quran. Perintah Tuhan turun satu-satu kat Rasulullah tu. Tak ada sodabi jatuh dah. Tuan-tuan, jadi mushaf dah tak, suhuf bis suhuf. Helayan dengan helayan. Sampai Rasulullah SAW. Itu akibatnya. Tuan-tuan, faham tuan? Ya? Jadi, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluk atas tujuan makhluk tersebut. Kan? Atas tujuan makhluk tersebut. Maknanya manfaat kepada makhluk. Allah Ta'ala jadikan Nabi sebabkan ihsan Allah pada makhluk. Kalau tak adalah Muhammad SAW, apa kita ni? Tak adalah Rasulullah SAW, tak terjadi alam dah. Tak terjadinya alam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang lelaki. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum. Kerana sebahagian daripada qiraat membaca min anfasakum. Kan? Daripada diri kamu. Makna ada Muhammad ni serpihan dia
adalah terjadinya kamu. Telah datanglah seorang lelaki, Rasul, laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kamu seorang Rasul. Min anfusikum. Maksud min anfusikum, daripada diri kamu. Maksudnya apa? Dengan datangnya Muhammad ini, maka terjadinya kamu. Adanya Muhammad ini, maka rahmat dia, maka adalah rahmat pada kamu. Tak ada Muhammad, tak pek dah. Tuan faham tak? Itu ayat tu pun panjang syarah itu, sadap tafsir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ditaukid. Ja masuk pada fa'il madhi dengan makna pasten tu dengan maksud taukid lagi. Pasti. Tuan-tuan, sadap syarah ayat tu. Tuan-tuan, harisun alaikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Wih, sadap tu. Kan? Nabi ni, sifat Nabi ni apa? Yang menerima bala ataupun musibah, kesedihan apa yang ditimpa kepada umat dia. Kan? Nabi ni dapat sikit kesedihan. Apa musibah yang berlaku kat umat ni, Nabi terasa. Rasulullah terasa. Ini sifat Rasulullah. Kan? Apa yang berlaku dekat rakyat, pemimpin kena rasa. Ini tidak. Tuan-tuan, banjir tengah-tengah malam, ada yang kena turun jet elektrik, leko tengok bola Kapten Jaya tu. Tak ada seheran tu, rakam lah, letak lah. Munafik, tuan-tuan. Munafik. Tak hilang hitamnya, ada hitamnya. Tak hilangin, ada lagi nah. Ada lagi hitamnya kat tangan sana. Tuan-tuan, Kelantan tonganu tengah tenggelam, kau boleh datang ke Kelantan tonganu, turun Putrajaya, tengok bola yang tu rayo punya perangai. Sifat seorang pemimpin macam Nabi tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasa pedih, balo daripada apa yang berlaku pada umat. Maknanya kalau rakyat sakit, pemimpin kena sakit juga. Macam itulah. Sedih rakyat, pemimpin sedih. Musibah rakyat, pemimpin menerima musibah. Macam tu. Sebab itu sifat Nabi. Nak marah lah saya, tak usah saya heran ni. Saya takut Tuhan ni. Apa nak jawab Tuhan besok? Saya tak ada cerita politik ni, tak ada cerita parti mana saya lawan. Tapi itu sifat dia. Ya. Lum hilang hitam dekat jari dan lagi dah kita merang orang. Apa ramai mati tuan? Berapa ramai tenggelam? Kawan saya habis tenggelam. Apa pondok-pondok kat Kelantan, kat Terengganu tuan, habis. Tuan, okeylah, tak apalah. Mana pemimpin kita datang sini, ni hari ni umum 100 juta. Okeylah, alhamdulillah. Tuan, yang lari daripada sini datang sini tengok bola tu geram la ilaha illallah. Munafik punya perangai. Oh, kot bala jatuh atas kita, ujian. Kot musibah jatuh atas kita, ujian. Kot jatuh ke orang, bala. Tak ada saya takut Oh, saya takut kan? Faham? Kan faham tak? Yang tu kau tak faham yang parah tuan. Syarah ayat tu kono pada pemimpin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tak ada nabi, tak ada ampun kat kita dah. Tak ada redha Rasulullah, takkan terampun kita dah. Nabi menanggung bala musibah ujian umat, sakit. Tuan-tuan, ini hari kalau umat Nabi ada yang murtad, parit hati Nabi, sakit Nabi. Kot ada umat Nabi yang buat maksiat, sakit hati Nabi. Tu yang Nabi menangis-nangis dekat bakit tu, Allahumma arhamni ummati waghfir li ummati. Ya Allah, ampunkanlah umat aku, rahmatilah umat aku. Menangis-nangis Nabi kat malam nisfu Syakban tu. Tuan-tuan, nangis Nabi. Sebab risau pada umat dia. Sedih Nabi. Tuan-tuan, ini tidak tengok bola Argentina lawan Perancis. Bejak joget kat Putrajaya tu. Ni tengah-tengah malam ni. Tuan-tuan, yang hilang kat apa tak jumpa lagi dah. Orang tak jumpa lagi. Boleh huri-huri. Memang Alibaba betul tuan-tuan. Cukuplah tu, malas juga dah. Tak ada mood nak mengajar dah. Hilang mood saya.
Cukup dah tu. Dah pukul 9 dah. Baliklah. Mudah-mudahan kita semua tergolonglah dalam kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sorahkanlah kita dah selesai tanggungjawab kita ngundi pun semua. Biarlah sorah urusan Allah Taala, urusan dia orang dengan Tuhan tu benar kat akhirat macam mana. Kan? Yang adil, yang adil, yang soleh, yang bertakwa pada Allah adalah tempat sama kita. So. Kan? Yang sebaliknya itu biarlah Allah SWT sendiri yang meletakkan mana. Sorahlah pada Allah Taala. Itu hak kita untuk saya sebut. Kebetulan menafsirkan ayat tu, itulah maksud ayat tu. Kan? Banyak lagi maksud tafsiran ni tuan-tuan. Berkaitan dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu antara ayat pendinding tuan-tuan. Ayat hafizah tu nama dia. Dalam kitab apa Syekh Ahmad menyebut tu hafizah nabawiyah, mana pendinding kita daripada kita terganggu pada zahir dan batin kita, daripada bisikan orang yang zahir dan juga yang batin. Orang nak merosakkan kita tu antara ayat kan laqad ja'akum surah taubah tu kan cukuplah dekat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala nanti sambunglah kan dah ke mana-mana pergi tajuk tu tadi dah hilang dah ke mana tadi tuan-tuan kan nantilah kita bincanglah nanti tuan dah cerita tafsir pula. Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم اجعلنا من المتحبين فيك واجعلنا من المتجالسين فيك واجعلنا من المتجالسين فيك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المردود انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.